Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kita lagi dalam sesi PDPR Bahasa Melayu Tingkatan 1. Okay, insya-Allah hari ini kita akan meneruskan sesi PDPR ini dengan bacaan ilmu kitab Al-Fatihah dan doa belajar. Alhamdulillah, kita teruskan sesi PDPR ini ialah slide di mana slide kandungan sesi PDPR kita pada hari ini. Ada beberapa bahagian yang akan kita sentuh. Hanya beberapa bahagian, insya-Allah. Seterusnya, cikgu akan menjelaskan kepada kamu hari ini kita akan belajar bertemakan tema 1 berkenaan dengan gaya hidup sihat. Gaya hidup sihat pada unit 2 amalan kesejahteraan hidup. Kemahiran yang akan kita kuasai dalam tema dan unit 2 ini ialah kemahiran mendengar dan bertutur. Kenapa kita perlu menguasai kemahiran mendengar dan bertutur? Okey, secara rasionalnya apabila kita mampu mendengar dan bertutur dengan baik, kita mampu menerima maklumat dengan betul dan menyampaikan maklumat dengan betul. Bukankah maklumat itu penting untuk aktiviti harian kita? Okey, untuk itu dalam tema ini kita perlu memahirkan diri untuk mendengar dan bertutur. Mendengar dan bertutur apa? Mendengar dan bertutur serta sebelum itu perlulah memahami perkataan, rangkai kata, istilah, ungkapan dan dalam pelbagai ujaran dengan betul dan tepat mengikut konteks. Mengikut konteks, kita akan mengikut konteks pada tema 1 dan unit 2 ini. Okey, berapa perkara ataupun berapa yang perlu kita dengar dan kita ingat yang mempunyai perkataan, rangkai kata, istilah dan sebagainya adalah 6. InsyaAllah kamu perlu mendengar dan bertutur 6 perkataan, rangkai kata, istilah, ungkapan dalam pelbagai ujaran. Okey, oleh itu mesti kamu tertanya-tanya apa itu perkataan. InsyaAllah ramai yang dah tahu perkataan, tetapi hari ini cikgu akan jelaskan secara ilmiah. Selain itu kita juga ingin mengetahui apa itu rangkai kata, istilah, ungkapan dan mesti juga ingin mengetahui apa itu ujaran. InsyaAllah di sini cikgu akan share pada slide yang seterusnya. Okey, cikgu akan menjelaskan maksud rangkai kata, perkataan dan sebagainya tadi sempena dengan konteks bukan? Konteks kita ialah berkenaan dengan gaya hidup sihat dan amalan hidup sihat. Amalan hidup sihat mestilah yang pertama, kita mempunyai amalan seperti pemakanan yang baik ataupun dalam pemakanan kita mengambil minuman. Okey, sekarang kita pergi ke gambar yang pertama. Ini gambar yang cikgu share di sini. Ini gambar apa? Gambar air terjun. Air terjun merupakan sumber air yang dibekalkan ke rumah kita. Namun pernah tak kamu melihat air yang dibekalkan ke rumah kita ialah air kotor? Adakah air ini sebenarnya berasal daripada air yang kotor? Tidak, air ini sebenarnya berasal daripada kawasan air terjun yang bersih. Okey, oleh itu kita mesti memikirkan bagaimana untuk kita mendapatkan sumber air yang bersih untuk kita minum atau kita gunakan. Okey, just to bagaimana untuk mendapatkan air yang selamat digunakan? Mesti ada prosesnya. Untuk mengetahui prosesnya, kita akan fahami perkataan, rangkai kata, istilah, ungkapan dan ayat ataupun rangkai kata, perkataan dalam satu ujaran mengikut konteks. Konteks kita sekarang konteks proses merawat air supaya kita mendapat air yang bersih. Okay, di sini cikgu ingin kamu memberi maklum balas atau memberi makluman adakah kamu pernah mendapat sumber air yang kotor. Okey, contohnya kamu di rumah pilih air yang keluar seperti ini. Okay, sila kongsikan perkara demikian dalam grup WhatsApp. Alhamdulillah sebenarnya sudah ada pelajar yang berkongsi pengalaman mereka menerima air yang kotor. Okey, seterusnya, slide yang seterusnya. Nampak kan? Alhamdulillah. Akhirnya nampak, akhirnya boleh juga join kamu. InsyaAllah, cikgu nak terang yang tadi kan, kita orang cikgu bagi awak lebih faham insyaAllah. Okay, awak dah tengok tadi situasi ada yang mengalami air kotor kat rumah. Okay, semua tu memerlukan proses apa? Proses rawatan air lah. Untuk proses rawatan air tu kita akan jumpa istilah, perkataan, ujaran dan sebagainya yang mengikut konteks. Okey, sekarang kamu nampak skrin cikgu nak share yang pertama. Nampakkan skrin? Okey. Yang pertama tadi kamu dah baca perkataan. Apa tu perkataan? Perkataan ialah kata atau
kata tunggal. Contoh, air. Satu je tunggal. Okay, cikgu nak minta kamu tutup mic. Lagi kita record 2 suara cikgu. Okay, tutup mic. Okay. Contoh, pasir, daun dan lain-lain. Okay, dari ke konteks rawatan air, mesti kita akan jumpa perkataan air, pasir, daun, kotoran dan sebagainya. InsyaAllah cikgu sambung lagi. Yang seterusnya, apa pula maksud rangkai kata? Rangkai kata ialah gabungan daripada 2 perkataan ataupun lebih. Ada 2 perkataan sebagai contoh, bas sekolah, bas kata lain, sekolah kata lain. Jadi satu rangkai kata itu bas sekolah. Contohnya telefon tangan dan lain-lain lagi. Yang ketiga, kita nak tahu istilah pula. Apa tu istilah? Tekan ni, baik kamu minta. Okey. Kamu nampak kan istilah ni? Kat skrin? Nampak kan? Okey, cikgu yang tak nampak dia tak jelas kat sini. Okey, istilah ni adalah apa? Yang tadi kamu baca. Okey, istilah tu adalah perkataan atau rangkai kata yang menyatakan sesuatu dengan betul dan tepat atau sesuai dengan bidang tertentu. Ini paling penting. Istilah tu ialah perkataan atau rangkai kata yang sesuai dengan bidang tertentu. Okey, ingat tak istilah? Contoh dia, istilah dalam bidang sains. Ada istilah fauna, ada istilah fotosintesis, ada istilah mikroorganisme, ada istilah tumbuhan akuatik. Ini contoh. Kat sini, kat istilah ni ada terdiri daripada perkataan atau rangkai kata. Contoh fauna, perkataan kan sebab satu je kata. Tumbuhan akuatik adalah rangkai kata. Tapi dalam istilah bidang sains. Contoh seterusnya, cikgu bagi contoh istilah dalam bidang agama. Contoh dalam bidang agama saja ada istilah ibadah atau ibadat. Boleh tak kalau dalam ekonomi ataupun dalam sains ada perkataan ibadah? Contohlah, okay, ada akhlak dalam tu, ada makhluk, ada sah, ada wajib. Okey, hanya dalam istilah dalam bidang agama saja ada insya-Allah. Yang terakhir cikgu bagi contoh ialah bidang sukan. Ada istilah goal. Boleh tak kita cakap dalam ceramah goal, ceramah agama? Tak sesuai dengan bidangnya. Oleh itu kita kena guna perkataan ataupun istilah yang terdiri daripada perkataan atau rangkai kata yang sesuai dengan bidang. Ini penting tak? InsyaAllah kita sambung. Yang seterusnya. Okey. Tadi cikgu berhenti kat istilah kan? Sekarang cikgu nak sambung dekat ungkapan. Apa tu ungkapan? Ungkapan adalah gabungan ataupun kelompok perkataan yang khusus untuk menyatakan suatu maksud. Contohnya, gabungan ataupun kelompok perkataan kumpulan bahasa. Kumpulan bahasa tu dia nak menyampaikan sesuatu kan? Contoh, bersatu bertambah mutu. Okay. Dia nak sampaikan mesej kat sini. Okay, gabungan perkataan-perkataan ni nak sampaikan mesej bila kita bersatu akan bertambah kualiti kita. Contohlah, kita punya peribahasa ataupun peribahasa sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Ini adalah satu ungkapan. Kat dalam ungkapan adalah gabungan ataupun kelompok perkataan khusus untuk menyatakan maksud. Contohnya seperti peribahasa dengan simpulan bahasa. Harap-harap awak semakin faham insya-Allah. Yang terakhir, ayat. Okay. Dalam konteks hari ini, kita kena mendengar dengan betul-betul ayat. Ayat dalam konteks apa? Dalam konteks seperti tema kita itu proses rawatan air. Okey, dalam tema dalam unit amalan kesejahteraan hidup lah. Okey, ayat tu apa? Ayat tu ialah susunan yang mempunyai hujung dan pangkal ayat. Pangkal maksudnya ada permulaan dan ada hujung dia, ada pengakhiran yang difahami oleh pembaca dan pendengar. Oleh itu, sesuatu susunan tu bila dilontarkan ataupun disebut, baru dia akan jadi ayat. Bila dituturkan, baru kita panggil ayat. Selagi dia duduk dalam bentuk tulisan, belum nama ayat. Okey. Contoh, sekarang kita teruskan. Ingatlah betul dah. Okey. Sekarang ni cikgu nak minta dulu kamu tulis nyatakan satu istilah dalam konteks sekolah dalam grup WhatsApp. Semua tulis kat situ, kat grup WhatsApp. Cikgu tulis lagi kat grup WhatsApp sekarang. Semua pergi kat grup WhatsApp. Okey. Grup WhatsApp ni, setelah kita faham apa itu perkataan, apa itu rangkai kata, apa itu istilah, apa itu ujaran, apa itu ayat, cikgu nak minta menyatakan satu istilah dalam konteks sekolah dalam grup WhatsApp. Contoh, cikgu bagi contoh Mira Fizlah nama kamu. Contoh, istilah yang ada kat sekolah, peperiksaan percubaan. Kamu kena fikir yang ni. Okay. Sekarang cikgu nak mendengar dan bertutur perkataan dan istilah dengan tepat mengikut konteks. Konteks, kita akan rujuk kepada buku teks. Buku teks disediakan untuk kita menambah kata-kata kita, istilah kita dan sebagainya lah, insya-Allah. Okay, sekarang kita akan tengok buku teks muka surat 7. Okey, kamu jelas kan? Kamu nampak kan? Muka surat 7 ni
ada air sumber kebersihan. Dekat sini ada proses membersih air. Dalam proses ni kita akan jumpa perkataan, kita jumpa rangkai kata, kita jumpa istilah. Contoh, proses pertama dari sungai. Sungai ialah perkataan. Air akan ke rumah pam. Rumah pam rangkai kata dah. Boleh kata istilah juga. Okey, seterusnya akan ke tangki pengenapan. Lepas tangki pengenapan akan bawa ke pam air jernih. Lepas pam air jernih akan ke tangki simpanan. Lepas sampai tangki simpanan baru pergi ke bahagian penapisan. Lepas sampai bahagian penapisan baru ke tangki agihan. Baru ke tangki agihan. Bila sampai tangki agihan akan sampailah ke rumah kita. Okey. Kat sini kita tengok dalam tema ni kita jumpa banyak perkataan, banyak istilah. Istilah contoh istilah rumah pam. Rumah pam ada dalam situasi dia, dalam konteks dia. Kat sini konteks dia adalah konteks hidrologi ni ataupun geografi sikit insya-Allah. Okey, seterusnya. Okey, kamu boleh hantar rakaman video, rakaman audio, rawatan air, proses rawatan air ni ke personal WhatsApp cikgu. Okey, dalam masa 10 minit maksudnya pukul 11.43 dah kena siap hantar. Okey. Okey, sekarang fokus dekat slide cikgu semula. Okey, tadi cikgu kamu dah hantar rakaman audio suara kamu bagaimana kamu bertutur mengenai proses merawat air. Okey. Sekarang kita pergi ke bahagian yang terakhir. Okey, bahagian terakhir ni ada skrip ayat yang kamu kena bertutur juga. Okay, kamu bertutur juga tapi kamu kena sebut nama kawan kamu. Okey, ada kat bahagian warna biru kat buku teks muka surat 7 ni. Okey, cikgu akan tunjuk simulasi dia. Okey, kamu dengarlah insya-Allah. Okey, yang ni ialah tak dengar suara tu Okey, tak apa cikgu bagi rakaman tu dekat grup WhatsApp kamu dengar. Okey, kat sini ni kamu kena cikgu sebut Ali, kamu tahukah? Lepas cikgu baca skrip tu. Sekarang cikgu share rakaman ni dekat grup WhatsApp kita, sahabatnya. Jadi kamu terus dengar lah. InsyaAllah. Okey, buka grup WhatsApp sekarang. Okey, dah dapat kan? Okey, cikgu nak beritahu kat kamu bahawa proses kemahiran mendengar dengan bertutur ni kita gunakan untuk kita menyampaikan maklumat kan dengan betul, dengan tepat. Jika kita tidak mempunyai kemahiran mendengar dengan bertutur dengan baik, kemungkinan kita tidak dapat menyampaikan maklumat dengan baik. Bila maklumat tidak disampaikan dengan baik, kemungkinan risiko bahaya, risiko salah faham, terutama zaman virus sekarang ni kan. InsyaAllah. Okey, sekarang ni kemahiran ni juga akan digunakan dalam PT3 kertas 3. Itu kamu ada ujian desain dengan ujian desain ni lah, ujian kamu mendengar dengan kamu bertutur. Cikgu nak bagi arahan terakhir sebagai penutup kelas kita hari ni. Arahan terakhir ni kamu kena buat apa? Okay, kita akan tulis dekat grup WhatsApp kita. Okay, yang ni arahan terakhir kamu kena hantar sebelum kamu secepat mungkin lah insyaAllah. Okay, cikgu ada bagi arahan terakhir dekat grup WhatsApp. Okay, arahan terakhir tu kamu kena buat rakaman, kamu sebut nama kawan kamu, buat rakaman, hantar maklumat tersebut, kemudian kamu snap bahawa kamu dah hantar rakaman tersebut dan send dekat grup WhatsApp cikgu. Cikgu harap siapkan hari ni juga. Itu adalah cikgu akan tanda dekat PBT kamu lah. PBT tu nak tanda kamu dah dapat berapa, 1 sampai berapa. Kan cikgu lagi 1 saja, insyaAllah. Nah, ya. Kamu kena hantar. Okey, rakaman suara tu kamu kena hantar dekat kawan kamu. Sebab apa? Sebab kita ni kita nak sampaikan maklumat. Kamu sebut nama kawan kamu baru kamu baca skrip tu. Skrip yang dekat muka surat 7 bahagian bawah sekali perkasa ilmu tu. Nanti cikgu akan share juga slide hari ni. Lepas kamu hantar, kamu snap bahawa kamu dah hantar audio tu dekat kawan kamu dan gambar yang kamu snap tu kamu hantar dekat WhatsApp group boleh, dekat WhatsApp personal cikgu pun boleh. InsyaAllah. Okey, kita berhenti dulu kelas untuk hari ni. Seorang kajian lelaki bacakan suratul Nas. Azwa Ishraf boleh? Okey, kita baca sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okey, kamu buat dengan hati-hati tau. Jangan stres, jangan takut. Buat aja. Buat dengan keadaan kamu bertenang. Jangan stres lah. InsyaAllah senang saja kerja sebetul. Assalamualaikum.